Okey ya, Hafiz. Kami tunggu Christina sekejap. Sorry sebab Zoom ini tak tahu kenapa. Saya sudah beli Zoom Pro tetapi dia sekarang sistem error. Saya jadi member basic. So 40 minit saja. Nanti akan stop lagi satu kali dan join balik. Sorry. Okey. Macam mana nak ambil poin-poin? Kalau baca semua nanti kadang-kadang lupa. Betul. Sebab macam mana nak catat poin poin ini pertama sekali saya akan cakap macam tadi saya cakap apa penting. Tapi bukan semua saya akan cakap. Kamu perlu buat latihan. Kamu boleh pergi cuba. Saya pun ada bagi latihan struktur esei. Kamu boleh cuba pergi tengok jawapan latihan itu. Dan kamu tengok jawapan latihan itu, kamu tengok apa poin yang penting, apa poin yang selalu dalam skema. Tetapi saya pernah buat banyak latihan. Oleh itu saya tahu corak dia. So, saya akan cakap dengan anda apa subtopik yang penting dan baca saja subtopik itu dan boleh guna nota semua. So, boleh ingat, senang ingat. Dan yang penting pun buat objektif. Kami perlu banyak buat objektif. Sebab struktur esei ini dia selalu corak pun sama saja sebenarnya. Kamu pergi buat trial cuba. Kamu cuba pergi buat trial. Kamu akan tengok soalan dia balik-balik pun macam sama. Macam sama. Tak kira kedai, polis ataupun negeri apa pun. Trial. Kamu cuba dan kamu akan tengok. Oh, macam pilihan raya. Mereka akan tanya proses. Proses. Dan mereka mungkin akan tanya kelayakan untuk menjadi pengundi dan kelayakan untuk menjadi calon. Dan mungkin mereka akan tanya yang belakang itu pembentukan kabinet itu jarang tanya tetapi dalam objektif saja. So kami boleh pergi buat trial dan tengok apa yang penting. Dan ada analisis. Cikgu lain ada buat analisis trial. Saya akan sunting dan bagi kamu. Itu poin-poin penting. Nanti saya free saya akan buat. Okey Hafiz. Okey. So kami tengok bab 2. Okey, soalan 3. Cuba jawab. Sistem berikut diperkenalkan di negeri apa? Sistem residen. Tadi sudah jawab. Betul. Christina? Betul. Okey. Soalan ini. Kenapa British membuat perjanjian sebelum Perang Dunia Kedua tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu? Tadi saya jawab soalan ini. Kenapa sebelum Perang Dunia Kedua negeri kita masih berdaulat? Kenapa? Cuba. Pandai ya Hafiz. Christina coba. Pandai semua. Bukan. Raja Melayu mengesahkan undang-undang. Bukan jawapan dia A ya. Nanti saya cek jawapan. Jawapan dia nanti ya.
Bagi saya jawapan A. Sorry ya, jawapan dia B ya. Kami akan tengok kenapa. Kenapa lag ya? Okey, kami tengok sebelum Perang Dunia Kedua, British campur tangan. British memperkenalkan sistem residen. Undang-undang menghalang perluasan kuasa British. Sini. Kedaulatan dibuktikan apabila raja mengesahkan undang-undang. Kedaulatan dibuktikan apabila raja mengesahkan undang-undang. Saya tahu point ini pun dia cakap ada undang-undang. So dia menghalang perluasan kuasa dan kekalkan kedaulatan. Tetapi di sini kami tengok balik soalan. Lag sangat lag nanti ya. Okey, tadi saya sudah cek jawapan dia memang ialah B. Sebab apa? Kami tengok mengapakah perjanjian dengan British sebelum Perang Dunia Kedua tidak memindahkan kedaulatan kepada British. Sebab raja yang mengesahkan undang-undang. Kami tadi tengok kedaulatan raja dibuktikan apabila raja mengesahkan undang-undang. So jawapan dia kedaulatan dibuktikan sebab raja mengesahkan undang-undang. Ini kenapa salah? Saya sekarang tahu. Kenapa dia salah? Raja berperlembagaan sistem ini tidak diamalkan. Pada masa itu tidak diamalkan. Kami tak amalkan sistem ini. Tetapi apa yang kita buat pada masa itu seperti sistem ini. Tetapi pada masa itu British tidak melaksanakan sistem raja berperlembagaan. Cuma raja membuat undang-undang tubuh bagi kerajaan. Tetapi raja berperlembagaan ini tidak wujud. Tidak wujud sebelum Perang Dunia Kedua. So, jawapan A ialah salah. Dan macam mana kedaulatan dibuktikan? Dibuktikan apabila raja yang mengesahkan undang-undang. Inilah yang buktikan kedaulatan di negeri. Okey
Okey. Kami tengok soalan 5. Cuba. Soalan ini senang ya. Hmm. Hmm. Boleh ya? Semua orang cuba soalan ini. Senang soalan ini, cepat. Soalan ini sangat senang. Tengok undang-undang, undang-undang. Nah, Hafiz betul. Christina. Hmm. 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 Betul jawapan dia. Okey ya. Raja berpenerbangan. Sebab ada undang-undang, ada raja bermaksud raja berpenerbangan. Cuba soalan ni, mengapakah pentadbiran tentera Jepun mengekalkan institusi beraja semasa pendudukan Jepun? Masih ada institusi beraja tetapi raja hanya diterima sebagai ketua agama Islam. Kenapa Jepun ingin mengekalkan institusi beraja ni? Ini kebat sikit, kebat. Cuba. Senang juga, senang. Bukan Hafiz. Jepun ini ya, mereka betul mereka kurang pemimpin. Tetapi mereka kurang pegawai pun mereka tak nak raja jadi pegawai. Raja ialah pemerintah berdaulat. Christina cuba. D. Semua orang jawab D ya. Untuk saya jawapan B. Jawapan B ya. Okey, saya explain. Tadi saya jawab apa maksud jawapan A? Dasar dekolonisasi. Dekolonisasi ini setelah PBB mengeluarkan Piagam Atlantik. Setelah PBB mengeluarkan Piagam Atlantik dan semua negara besar seperti British Amerika Syarikat perlu memberikan kemerdekaan kepada negeri jajahan secara beransur-ansur. Maksudnya dekolonisasi bermaksud penjajah perlu stop menjajah. Penjajah tidak boleh menjajah lagi. Penjajah perlu memberikan kemerdekaan kepada negara jajahan mereka. Ini maksud dia. Sebab PBB nak world peace, nak aman sejahtera di seluruh dunia dan dia keluarkan Piagam Atlantik. Okey, untuk soalan ini tentera Jepun kenapa dia nak kekalkan institusi beraja? Sebab dia nak memperoleh sokongan tempatan. Ingat tak tadi Malayan Union? Kenapa rakyat dan raja menentang dengan sekeras-kerasnya? Ada demonstrasi dan ada apa? Banyak ada wujudnya UMNO juga dan banyak bantahan memulaukan upacara pelantikan. Okey. So, Jepun pun tahu kalau dia tak kekalkan institusi beraja, rakyat akan menentang. Dan untuk memperoleh sokongan rakyat supaya pentadbiran menjadi licin, so mereka mengekalkan institusi beraja. Soalan jawapan D memang tak tepat. Sebab apa? Iktiraf undang-undang negeri. Jepun nak melaksanakan undang-undang mereka.
Mereka tak nak undang-undang negeri. Mereka nak menggunakan undang-undang mereka untuk mentadbir. So, jawapan D memang tak tepat. Okey, kami cuba jawabkan soalan seterusnya. Soalan 7. Cuba perintah negeri. Subtopik ini 3.1 memang semua objektif penting. Tengok pemerintah negeri manakah yang dipilih sebagai yang di-Pertuan Agong pertama. Sorry ini saya tak cakap tadi Yang di-Pertuan Agong pertama ialah Tuanku Abdul Rahman Ibni Al-Mahun Tuanku Muhammad. Okay, so yang di-Pertuan Agong Tuanku Muhammad ialah negeri apa? Soal ni pun kebat. Bukan kebat, tapi jarang. Cuba. Negeri Sembilan. Okay, betul. Yang di-Pertuan Agong pertama ialah Raja di Negeri Sembilan. Ada struktur sikit Nyatakan ciri pemerintahan Beraja X. X ialah Kesultanan Melayu Melaka. Tadi saya satu page slide untuk jawab soalan ini. Cuba jawab 2 markah. Kami perlu ingat Melaka ini 2 perkara sangat penting. 1, undang-undang. 1, peranan raja. Tips. Okey Christina, saya semak Hafiz punya jawapan dahulu. Okey, Hafiz jawab, pemerintah diperkukuhkan dengan konsep Islam. Jawapan ni konsep Islam ini tak silap saya ialah Kesultanan Johor Riau. Johor Riau memang menekankan agama Islam. Tetapi Melaka tak, mereka menerima agama Islam, tetapi mereka tak guna dalam pemerintahan. Dan kuasa pemerintahan bermaksud kuasa pentadbiran dan kehakiman. Okey, Hafiz dapat 1 markah. Christina, raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak ini betul tapi tak dapat markah. Kenapa? Soalan sudah bagi. Raja berkuasa mutlak. So, tak dapat markah. Raja berkuasa mutlak. Dan raja berkuasa dalam pentadbiran perundangan. Betul pentadbiran perundangan kehakiman. Senang saja tadi saya jawab. Itu undang-undang. Kenapa tak nak? Undang-undang Laut Melaka. Hukum kanun Melaka. Dapatlah 1 markah, 2 markah. Okey, kami tengok. Jelaskan perkembangan pemerintahan beraja. Betul Christina dan Hafiz. Okey. Jelaskan perkembangan pemerintahan beraja Y dan Z. Y ialah selepas Perang Dunia Kedua. Ingat
Itu selepas Perang Dunia Kedua, tetapi sebelum merdeka. Itu zaman Malayan Union dan selepas merdeka. Oke, jelaskan perkembangan pemerintahan beraja. Pemerintahan beraja saja. Ingat tak, Malayan Union. British mengancam kedudukan raja dan raja menentang. Dan wujudnya apa? Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 itu semasa Y. Semasa Z, selepas merdeka, disesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Okey, cuba jawab. 4 markah. Dan soalan 1C ialah kebat. Bukan Hafiz. Y ialah selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua. Z ialah selepas merdeka. Kalau tadi kamu jawab itu NNMB, itu ialah semasa sebelum Perang Dunia. Sebelum Perang Dunia. Okey, saya semak jawapan Christina. Raja hilang kuasa dan pemerintah diambil alih oleh Raja England. Oh, baik ya. Boleh hafal cepat. Jawapan ini tepat 100% betul 1 markah. Malayan Union diketuai oleh Gubernur 2 markah. Raja Melayu dan orang Melayu menentang Malayan Union. Okey, ini Y saja. Saya nak Z juga. Y dan Z 4 markah. Bermaksud Y 2 poin, Z 2 poin. Untuk Z ialah selepas merdeka. Okey, saya tunggu Jelaskan perkembangan sistem pemerintahan beraja semasa Y dan Z. Okey, Hafiz. Hafiz jawab Z Hafiz belum jawab Y. Hafiz boleh jawab Y. Okey, Christina jawab Z. Pemerintah beraja diteruskan perlembagaan persekutuan 19. Okey, 4 markah, 5 markah. Okey, Christina dapat 5 markah out of 4 markah. Tanya. Markah penuh struktur. Okey, saya tengok Hafiz. Hafiz jawab Z. Pemerintah beraja diteruskan. Betul? Jawapan betul. Hafiz dapat 2 markah. Hafiz jawab Z. Y. Jawab Y untuk dapat markah penuh. Saya cakap lagi satu kali Zoom ini sebab apa saya tak tahu, saya sudah beli menjadi ahli pro tetapi mereka downgrade saya sebagai ahli biasa dan Zoom ini akan ditutup nanti dan kamu perlu masuk semula. Sorry menggunakan link baharu. Okey, kami tunggu Hafiz jawab Y ataupun tak nak jawab. Tak nak jawab pun boleh sebab kamu sudah tahu kan. Type out sangat letih
Ini stop share. Stop. Oh, Hafiz jawab juga. Why? Raja-raja Melayu hilang kuasa. Tak apa, lambat tak apa. Kerana kuasa pemerintah diambil oleh Raja England. Betul? British memerintah Melayu Yunan secara langsung Melayu Kabelah. Okey lah, betul. Boleh dapat markah. 4 markah. Hafiz 4 markah. Christian juga 4 markah. Okey, soalan seterusnya. Kebat. Soalan yang kebat. Kenapa sistem beraja wajar dipertahankan? Kenapa sistem beraja wajar dipertahankan? Boleh cuba 4 markah saja. Okey, ini soalan last. Nanti kami masuk 3.2 sikit. Okey. Betul, kebat. Untuk kebat ini saya akan buat satu koleksi ya. Saya akan buat satu koleksi ikut bab. Untuk send dalam grup semua kebat yang mungkin untuk bab itu. Nanti. Empat markah Hafiz. 2 poin lagi. Untuk saya sarankan kalau 4 markah bagi 6 poin ataupun 5 poin. Sebab mungkin ada poin yang tidak diterima dalam skema. Okey, cuba. Hafiz pandai ya. Bagi 8 poin. Soalan esei. Okey, saya semak dulu jawapan Hafiz. Okey, dia cakap mempertahankan institusi diraja. Tak betul Kenapa kami nak mempertahankan sistem beraja? Sebab nak mempertahankan institusi beraja. Boleh boleh. Boleh menghormati pemimpin negara. Mencontohi pemimpin agung, memilih pemimpin yang cemerlang. Mencontohi pemimpin agung tak betul Sebab sistem beraja ini, raja ialah pemimpin yang tertinggi. Tak betul. Poin ketiga, keempat tak betul. Kenapa? Okey, yang memang betul yang memang betul. Poin keenam. Poin keenam memang betul Sebab sistem beraja ini untuk mengekalkan keamanan negara. Poin keenam memang betul. Poin ke-8 pun memang betul. Memang raja ialah simbol perpaduan. Dan poin 1, 2 betul. So 4 markah. Bagi 8 poin. Baik. Sangat baik.
Kenapa? Masa-masa, okey, nak tambah isi boleh boleh. Okey, semasa anda tanya, saya nak tanya something, tanya sesuatu. Macam berbual-bual, siapa di sini, apa hobi anda? Apa hobi? Ask for fun. Tanya je. Apa hobi? Terpengaruh dengan media sosial seperti TikTok. Baca novel. TikTok ini ya. Kalau tengok-tengok pun betul, addiction. Betul. Sebab pandai ya buat app ini. Okey, sistem beraja wajar dipertahankan, Christina. Sistem beraja wajar dipertahankan bagi memastikan keadaan negara aman dan damai, satu maka. Sistem beraja menunjukkan identiti negara, dua maka. Perpaduan kaum, tiga maka. Lagi satu poin ya. Tak ada orang main jatuh. Jatuh. Sebab kan sekolah ada apa MSFW, PKL semua. Okey, Hafiz jawab, negara tidak memainkan isu sensitif. Okey, sudah makan penuh. Kami tengok jawapan. Tadi soalan satu, ciri pemerintahan beraja X Melaka. Okey, kami tengok jawapan. Raja ialah pemerintah berwibawa. Raja ada kuasa penuh dalam pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Ini semua orang ada jawab. Saya pun terkejut. Semua orang boleh ingat poin ini. Raja berkuasa penuh dalam pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Dan pemerintahan, you tengok, bagi 3 poin. 2 maka bagi 3 poin. Undang-undang ini. Okey. Seterusnya, jawapan ini ya. Okey. Y. Y ialah selepas Perang Dunia Kedua. Z ialah selepas merdeka. Okey, so kami jawab selepas Perang Dunia Kedua, kedaulatan Raja-Raja Melayu. Di sini dia jawapan dia tak sentuh Malayan Union. Dia sentuh perjanjian persekutuan tanah Melayu yang mengembalikan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Dan undang-undang tubuh, saya tadi ada jawab undang-undang tubuh, nanti ya. Undang-undang tubuh digubah oleh Raja-Raja Melayu di negeri masing-masing. Dan ini bermaksud raja berperlembagaan. Dan selepas merdeka, pemerintah beraja diteruskan dengan sebagai raja pemerintah tertinggi negara. Rakyat, ramai tak cakap poin ini ya. Rakyat ada hak untuk memilih wakil rakyat untuk membentuk kerajaan. Sistem demokrasi berparlimen. Okey, baik ya. Kamu semua pun penuh, maka penuh. Sekarang kami tengok jawapan soalan kehebat itu. Kenapa sistem beraja perlu dipertahankan? Ini jawapan dia. Sebab sistem beraja ialah sejarah dan warisan negara kita. Memang sistem ini tidak wujud di negara lain. Ini merupakan sejarah dan warisan negara kita yang perlu kita berasa berbangga. Dan seterusnya, pemerintahan beraja menjadi identiti kedaulatan negara. Tadi siapa ada jawab? Christina ada jawab. Ada raja bermaksud negara kita berdaulat. Identiti kedaulatan negara. Dan seterusnya, sistem beraja adalah tonggak kestabilan. Negara akan stabil kalau ada raja.
dan perpaduan. Sebab raja ialah simbol perpaduan dan akan menjadi kemakmuran. Okey, untuk soalan jenis ini saya akan fikir macam ini. Pertama sekali saya akan saya akan fikir PES, PES, politik, ekonomi, sosial, PES. So, tadi raja, so saya boleh tengok politik. Oh, stabil. Kalau ada sistem beraja, politik stabil dan politik stabil, so pemerintahan cekap. Pemerintahan cekap. Sistematik dan sebagainya. Dan seterusnya. Kalau politik baik, ekonomi makmur. Ekonomi makmur. Negara maju. Pendapatan rakyat meningkat. Pelaburan modal asing pun meningkat. Dan seterusnya, imej negara pun meningkat. Seterusnya, sosial. Oh, ada raja bermaksud keamanan. Keamanan sebab apa? Rakyat perpaduan. Dan ketenteraman awam. Seperti kita, kami selamat sekarang. Keselamatan dan penting ada raja bermaksud kedaulatan. So, saya akan fikir macam ini. Tengok berapa poin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 markah dalam tangan. Kalau kamu guna teknik PES, politik, ekonomi, sosial, selalu boleh guna poin ini. Okey, sekarang boleh tengok skrin. Nanti. Okey, sekarang jom dia bagi masalah. Dia cakap ada 2 minit lagi. So, kamu boleh quit dan join lagi dalam meeting baru. Sebenarnya tak apa. Sekarang sudah 11.21. 11.30 kami akan end class. So, sekarang ada 2 minit. Okey, saya cakap cepat. Okey. Okey, sudah sampai 3.2. Okey, tanda. Kami tak nak continue. So, hari ini apa yang kita belajar? Kami belajar latar belakang sistem pemerintahan beraja. Dan kami sudah sentuh soalan-soalan objektif dan soalan struktur. Tapi ini memang tiada soalan esei yang paling pun soalan struktur. So, tadi Hafiz ada tanya saya, bagaimana nak ingat poin? Sebab poin ini dia berselera. Kamu takkan tahu mana poin yang penting. So, untuk ingat poin ini, banyak guru pun cakap, kamu perlu banyakkan membuat latihan. Tapi membuat latihan ini memang meletihkan. Terutamanya sejarah. Kalau esei kamu perlu tulis 8 poin, itu memang meletihkan. Kalau dahulu saya bahasa Melayu, saya bahasa Melayu seorang saja dalam sekolah saya dapat A+. Trial seorang saja. Sebab apa? Sebab saya banyakkan membuat latihan. Untuk bahasa Melayu saya buat 10 buku. 10 buku. Buku itu buku rujukan. Dan semua set trial negeri. So, saya nak cakap apa? Banyakkan membuat latihan untuk tahu corak soalan itu. So, untuk sejarah, kamu perlu banyakkan membuat macam trial untuk tahu corak. Macam bab 1, kamu tengok. Oh, dia akan keluar ini. Dan kamu akan tahu setelah kamu buat latihan. Dan tengoklah skema dia. Skema dia, jawapan itu boleh diterima. Dan kamu hafal jawapan itu. Okey, itu saja untuk hari ini. So, banyakkan membuat latihan dan nota ini boleh baca. Okey. Dan nota Word itu lagi baik sebab nota Word padat.